Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Surah At-Taubah ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Yang dihormati sahabat-sahabat yang sentiasa menunggu masa-masa yang begini, pegawai pusat zakat wilayah, dan juga yang dihormati seluruh para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kerana pada tengah hari yang baik ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bermuhasabah sedikit tentang perkara-perkara yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ini sebagai seorang mukmin. Dalam hidup kita ni, apabila kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang mukmin ini, maka kita janganlah kita biarkan menjadi mukmin ini menjadi mukmin yang kosong dan tidak mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Jadilah mukmin yang sentiasa bermanfaat, sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia orang yang hidup membawa manfaat pada manusia yang lain. Dalam hidup kita ini, kitanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada diri kita kurniaan-kurniaan yang banyak, rezeki-rezeki yang banyak dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita, di antara perkara yang Allah kurniakan pada kita ini, alim ulama sebut ada 2-3 perkara yang besar yang perlu kita hadami nikmat-nikmat ini dengan cara kitanya mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya nikmat nyawa yang Allah bagi pada kita, nikmat di mana Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan pada kita yang disebut dengan nyawa-nyawa yang nyawa kita ini nyawa yang mentaati, diajar supaya mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nikmat dipanggil dalam hidup kita. Yang kedua, Allah kurniakan nikmat badan. Badan dalam hidup kita ni nikmat pada setiap di kalangan kita. Jasad kita ini, di mana jasad kita disihatkan oleh Allah. Lalu setiap nikmat itu mesti dikembalikan balik kepada Allah. Segala benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, nikmat nyawa, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berzikir, dengan kita Allah kurniakan pada kita nyawa. Kemudian nikmat badan, Allah suruh kita solat, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tutup aurat. Kemudian nikmat yang ketiga yang Allah kurniakan pada kita yang besar dalam hidup kita, nikmat harta. Nikmat harta ni merupakan nikmat yang Allah kurniakan dalam hidup seseorang. Allah jadikan nikmat harta ni, bila kita Allah bagi pada kita harta, lalu di antara perkara yang kita diajar supaya kitanya menggunakan nikmat harta ini ialah kitanya keluarkan zakat. Keluarkan zakat ni maknanya di antara nikmat harta yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni manfaatkan dengan nikmat harta kita ini yang Allah bagi pada diri kita. Para hadirin sekalian, ramai di kalangan kita ni dia tak rasa bahawa ini merupakan satu nikmat. Yang nikmat-nikmat yang Allah kurniakan pada kita ni, sehingga kan kita menjadi lupa daratan dalam hidup kita. Orang kita bila dia diberi yang disebut dengan jasad dia yang elok, tubuh badan dia sihat dan sebagainya, dia pergi buat maksiat. Maksiat dia apa dia? Dia berzina, dia minum arak, dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang nikmat nyawa yang Allah bagi pada kita, nikmat kita boleh bernafas, yang Allah kurnia pada kita ni, ramai di kalangan kita dia tak manfaatkan nikmat nyawa ini. Dia gunakan untuk apa dia? Dia buat maksiat pada Allah.
dia pergi mengumpat, dia pergi dalam keadaan yang dia mendengar perkara-perkara yang lara, dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala dalam hidup kita sebagai seorang mukmin, ada juga orang kita bila dia dapat nikmat harta benda dalam diri dia, dia pergi buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni maksudnya apa dia? Dia buat perkara-perkara yang disebut dengan harta dia, dia pergi berjudi. Dia buat benda yang dilarang oleh Allah, ataupun dia simpan harta dia. Dia simpan sebanyak mungkin harta dia pada tubuh badan dia, yang menyebabkan di waktu ini dia telah kufur terhadap nikmat tadi. Islam dia tunjuk jalan. Kamu dalam hidup kamu, bila kamu diberi nikmat-nikmat ini dalam hidup kamu, kamu jangan sia-siakan nikmat ini. Dengan begitu saja jangan. Tetapi kamu diajar supaya manfaatkan nikmat ini. Manfaat untuk apa? Manfaat untuk akhirat Allah. Dalam hidup kita, Allah jadikan jasad kita ini bukan untuk kita nak manfaat untuk dunia saja, tidak. Kerana jasad-jasad yang Allah bagi pada kita ni hanyalah bersifat sementara. Bila kita masuk dalam kubur, waktu mana kita masuk dalam kubur, hancur lebur jasad kita. Nyawa kita demikian juga. Waktu mana kita hidup atas dunia ni, kita memerlukan yang disebutkan dengan udara, oksigen. Bila kita masuk dalam kubur, kita tak perlu dah oksigen pada diri kita. Bila kita masuk dalam kubur, yang kita perlu ialah zikir-zikir, doa-doa, amalan-amalan soleh kita yang menolong kita untuk nak hidup di dalam kubur ini sendiri. Demikian juga dengan apa dia, harta benda. Harta benda yang Allah bagi pada diri kita ni, kita jangan nampak dia bermanfaat juga pada kita bila kita masuk dalam kubur nanti, kecuali bagi orang yang pandai memanfaatkannya. Ramai mana orang kita harta benda banyak pada diri dia, bila dia mati masuk dalam kubur, maka dalam keadaan dia masuk saja dalam kubur, dia tertinggal harta-harta dia di dunia, yang menyebabkan dia penuh dengan penyesalan. Allah ceritakan dalam Al-Quran Karim bagaimana menyesalnya manusia bila dekat nak meninggal dunia. Di antara penyesalan utama dalam hidup mereka tersebut ialah penyesalan terhadap harta benda yang tak sempat digunakan untuk di jalan Allah. Di waktu mana dekat nak meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran Karim, waktu mana dekat nak meninggal dunia, orang yang dekat nak meninggal dunia ni, mulut dia akan sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau boleh tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi. Jangan bagi mati lagi ya Allah, sekejap je. Fa as-saddaqa, aku nak bersedekah di jalan Allah. Aku nak berzakat di jalan Allah. Aku nak keluarkan zakat-zakat aku. Nak belanjakan harta benda aku ni di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Baru nak jadi hamba Allah yang saleh. Saya sebut daripada 3 sumber ini, yang nikmat yang Allah bagi pada kita, kekufuran di kalangan kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila kamu dalam keadaan sedemikian rupa, baru kamu nak ingat pada Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala arahkan, bagi tahu pada malaikat, bagi tahu pada orang yang dekat nak meninggal dunia, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa seorang bila sampai masa ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang kalau sekiranya ditangguh kematian dalam kehidupan kamu ini. Kamu akan ulang perkara yang sama dalam hidup. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, Allah anugerahkan kita ni bukan sekadar anugerah yang biasa-biasa, tapi Allah anugerahkan pada kita anugerah luar biasa. Selain daripada Allah bagi nikmat-nikmat ini, Allah bagi masa pada kita untuk digandakan pahala kita. Di antara masa bila? Bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan Al-Mubarak ini merupakan masa yang Allah gandakan lagi pahala untuk diri kita. Allah jadikan amalan kita dalam bulan ini bukan amalan-amalan yang biasa-biasa pada kita, tapi Allah jadikan amalan ini digandakan dalam kehidupan kita ni. Allah tambahkan lagi pahala yang banyak, sehingga kan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila Allah Subhanahu Wa Taala ditanya, Allah Subhanahu Wa Taala cerita pada kita tentang amalan-amalan begini, lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa ni untuk aku dan aku akan balas sendiri. Balasan banyak mana aku nak bagi pahala-pahala bagi orang yang puasa untuk aku. Tuan-tuan, bagaimana kita nak berganda pahala pada diri kita ni dalam bulan Ramadan sebegini?
nak suruh gandakan lagi pahala-pahala kita. Selain daripada kita baca Al-Quran Karim, selain daripada kita puasa siang hari, selain daripada kita malam-malam kita solat bertarawih dan bangun tahajud malam. Antara benda yang orang kita terlupa ialah yang disebut dengan berzakat. Orang kita ni ramai di kalangan kita berzakat dan juga bersedekah. Ni di antara amalan yang patut kita lakukan dalam hidup kita. Dua benda ni, sama ada kita berzakat ataupun bersedekah. Untuk kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak pilih dalam bulan Ramadan ni merupakan masa untuk kita mengadakan amalan kita melalui zakat dan juga bersedekah. Kenapa Allah suruh kita buat demikian pada diri kita ni? Jawabnya para penonton, sahabat-sahabat sekalian, kerana waktu ni lah waktu kita menyucikan dalam diri kita. Ramadan bulan untuk kita nak sucikan. Suci apa dia? Suci dosa. Dosa-dosa ni datang daripada mana? Dalam kehidupan kita, dosa-dosa dalam hidup kita ni daripada sumber-sumber yang banyak yang menyebabkan kita jadi dosa. Selain daripada kita diajar supaya sucikan hati, menyebabkan kita ni banyak dosa hati. Orang kita ni setiap masa, setiap ketika ni ada je dosa hati. Dosa hati ni dosa dendam, dosa prasangka, dosa yang melibatkan hati. Ramai orang kita buat dosa demikian. Kemudian dosa badan, Allah suruh cucikan juga dosa badan yang kita buat. Dosa badan ni apa dia? Kita tangguh-tangguh solat ataupun orang kita tinggalkan solat. Kemudian dosa badan ni makan benda-benda yang kita entah apa-apa yang masuk dalam mulut kita. Ni Allah bila masuk bulan Ramadan, Allah suruh sucikan juga. Sucikan juga dipanggil anggota badan kita ni. Bagaimana cara? Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai pada maghrib. Kemudian sucikan yang ketiga, sucikan harta. Sucikan harta ni merupakan di antara cara kitanya. Bila caranya? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemuncak tu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan zakat fitrah. Zakat fitrah, bila zakat fitrah ni sampai kemuncak masa dia sebelum takbir, sebelum sembahyang raya. Sebelum sembahyang raya kita diminta supaya keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah pada diri kita. Bahkan bila kita tertinggal je keluarkan zakat fitrah pada diri kita, kita buat lepas pada sembahyang raya. Waktu mana seorang sahabat dia tertinggal, kalau dia keluarkan zakat fitrah lepas pada sembahyang raya, baru dia teringat dia keluarkan zakat fitrah. Dia perlu keluarkan zakat fitrah. Lalu dia bagi tahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku terlupa ya Rasulullah nak keluarkan zakat ini ya Rasulullah. Zakat fitrah ini ya Rasulullah. Aku nak keluarkan sekarang ya Rasulullah." Lalu Rasulullah jawab, Rasulullah sebut, "Kalau kamu keluarkan zakat sekarang ni, kamu nak bayar dengan dunia dan seisinya, nescaya tak terbayar dengan nilai zakat fitrah yang kamu patut keluarkan dengan pada waktu mana sebelum raya tadi." Nak sebutnya pada diri kitanya, gambaran pada kita menyucikan harta ni Allah jadikan dalam hidup kitanya bila kemuncaknya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, di antara masa yang paling kitanya diajar supaya cucikan harta kita. Cucikan harta maksudnya bukan kita bersih buang, kita bagi semua harta benda kita, tidak. Tapi yang diminta ialah sebanyak lebih kurang 1/40 daripada harta benda kita. 2.5% saja daripada harta rezeki yang Allah bagi pada dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni, rezeki kita ni, kalau nak kira banyaklah, tak terkira banyaknya rezeki-rezeki yang Allah bagi pada diri kita ni. Dalam keadaan yang Allah bagi rezeki-rezeki pada kita ni, lalu dalam keadaan demikian kita diajar supaya kita keluarkan, bersihkan. Cara nak bersihnya apa dia? Islam ajar ada dua cara nak bersihkan dalam soal harta ni. Yang pertama zakat yang dipanggil wajib. Yang ni hukum dia menjadi wajib dalam hidup kita. Yang kedua yang disebut dengan sedekah. Sedekah yang kita infakkan. Sedekah ataupun wakaf ataupun yang dinamakan dengan apa dia, hibah. Semua ni, yang ni dipanggil yang sunat. Adapun yang disebut yang wajib ni perlu diutamakan. Ada orang tanya pada diri kita, mana yang lebih utama Ustaz di antara nak keluarkan kita nak bersedekah dengan kita nak keluarkan zakat? Kita jawab, keluarkan zakat itu menjadi jauh lebih wajib daripada kita bersedekah. Kadang-kadang orang kita ni dalam hidup dianya sentiasa
dalam hidup dia, dia sibuk untuk dia nak jaga sedekah. Dia terlupa yang tanggungjawab dia yang utama, iaitu zakat. Macam orang kita lah, sibuk nak semayang sunat duha, sibuk nak bangun tahajud malam. Semayang fardu pun dia tak jaga. Semayang fardu tu dia tak jaga. Patutnya dia jaga semayang fardu. 5 waktu tersebut, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh dan sebagainya. Tiba-tiba dia sibuk dengan nak jaga yang sunat, dia tertinggal dengan yang wajib. Dia tertinggal yang wajib. Yang sunat ni apa dia? Yang sunat pada diri kita ni. Yang sunat ni banyaklah. Yang amalan-amalan sedekah, infak dan sebagainya tadi. Tapi amalan yang wajib, yang kita patut kita buat dalam hidup kita ni, yang namakan dengan zakat. Alhamdulillah, di negara kita ni, Allah kurniakan pada negara kita ni, dia panggil ada pusat zakat setiap negeri-negeri. Ada jabatan zakat ataupun lembaga zakat setiap negeri-negeri ini sendiri. Di antara yang menggerakkan untuk keluarkan zakat ini, tempat yang kita nak keluarkan, nak sucikan harta benda kita ni, apa dia? Pusat zakat wilayah ini sendiri. PPZ ni di antara tempat yang tuan-tuan kena kita diajar supaya keluarkan zakat-zakat kita ni. Saya nak sebut kenapa kita kena keluarkan zakat pada diri kita ni. Jawabnya kerana kalau kita simpan harta benda kita ni, lalu menyebabkan dia tidak menjadi pahala, tetapi dia menjadikan dosa. Dosa pada kita. Bahayanya dalam hidup kita, orang kita ni, dia tak perasan dia sedang buat dosa. Buat dosa apa dia? Kerana dia tak keluarkan zakat. Tetapi biar kita ni hidup dalam keadaan bersungguh-sungguh untuk kita membersihkan segala-gala pada diri kita ni. Bersih badan kita, bersih. Kalau tuan-tuan boleh mandi 5 kali sehari, 3 kali sehari kita, orang tanya kenapa mandi 2-3 kali sehari, dia jawab kerana nak bersih badan. Kalau ada orang kita berzikir, berselawat sampai 1000 kali, sampai 20,000 kali, 100,000 kali sehari, kalau kita tanya kenapa demikian, dia jawab kerana nak sucikan hati. Demikian juga dengan sucikan harta. Sucikan harta ni apa dia? Kamu pastikan harta kamu jangan dalam keadaan kotor. Kamu kena dapat tahu daripada sumber mana kamu dapat dan ke mana kamu akan belanjakan harta benda kamu. Antaranya kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yazalu qadamu abdin, di akhirat nanti tak akan tergerak telapak kaki anak cucu Adam ini hatta yus'alu an arba', sehingga ditanya tentang pada diri dia tentang 4 perkara. Di akhirat nanti, bila kita sampai di akhirat nanti, tak tergerak telapak kaki kita ni, duduk tegak di situ, tak bergerak sehingga ditanya tentang 4 perkara. 4 perkara ni apa dia? Yang pertama bikatbi rizq, dia akan tanya tentang salah satu je, min ainak tasabahu an malih, terhadap harta benda dia, dari mana dia dapatkan harta benda dia. Kemudian wa fima anfaqah, dan ke mana kamu belanjakan harta benda kamu. Ni an umrihi fima afnah, wa an ditanya wa an syababihi fima ablah, tentang umur dia, ke mana dia telah gunakan tentang umur dia, tentang waktu muda dia, ke mana dia habiskan. Yang tanya satu lagi, tanya an malih, terhadap harta benda kamu. Allah akan tanya harta benda kamu. Allah tanya 2 perkara. 2 perkara sebut dalam hadis Rasulullah sebut, min ainak tasabahu, daripada mana kamu dapatkan harta benda kamu, wa fima anfaqah, dan ke mana kamu gunakan harta benda kamu. Orang yang simpan harta benda dia, bila dah simpan harta benda dia tersebut, tiba-tiba dia tak keluarkan zakat dia, lebih-lebih lagi masa dan peluang yang Allah bagi pada diri dia. Bila? Ramadan. Pada diri dia. Ramadan ni peluang dalam hidup kita. Kalau tak sempat juga Ramadan, sepanjang umur kita sebelum kita mati. Sebelum kita mati, bukan banyak pun yang kita kena keluarkan ini. Yang kita kena keluar tu sikit je. Daripada duit kita 10,000, nak keluar lebih kurang 2.5%. Daripada 10,000 tersebut, RM250. Kalau kita sebut bahasa yang mudahnya, sikit je kita kena keluarkan daripada 10,000 duit yang kita ada. Kita nak belanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita tak boleh lakukan demikian. Maka di waktu itu memang kamu ni kena bersedia dengan balasan yang Allah sediakan pada seorang sebut. Saya nak sebut beberapa hadis dan juga beberapa ayat Quran Karim terhadap orang
hidup dia tak nak gandakan pahala, tapi dia nak gandakan apa dia dalam hidup dia? Dosa-dosa. Antaranya ayat yang saya baca di awal-awal tadi dalam surah At-Taubah ayat yang ke-34 dan 35 ni, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, orang-orang yang dalam hidup dia menyusun, mengumpul harta benda dia daripada emas dan juga perak. Orang yang ada barang-barang harta benda yang banyak dalam hidup dia daripada yang disebut dengan rezeki-rezeki yang banyak Allah bagi pada dia, wala yunfikuna fi sabilillah, tapi dia tak guna rezeki dia, emas, perak, harta benda yang ada pada dia di jalan Allah ini. Orang-orang yang demikian dia tak keluarkan zakat, fabashshirhum, lalu Allah kata kabarkan gembira kepada mereka, kabar gembira untuk mereka. Kabar gembira untuk mereka ni apa dia? Bi'azabin alim, dengan azab yang amat pedih. Waktu mana kamu, di saat mana kamunya tak keluarkan zakat ini, ataupun kamu tak gunakan untuk di jalan Allah, fi sabilillah, rezeki yang Allah bagi pada kita ni untuk perut kita ke? Untuk rumah tangga kita ke? Tak. Allah suruh bila kamu ada rezeki, kamu diajar supaya apa dia? Guna untuk di jalan Allah. Aku bagi pada kamu rezeki-rezeki yang ada pada diri kamu ni. Kamu nak makan banyak mana sangat? Kamu nak tidur berapa luas sangat katil kamu? Kamu nak gunakan dalam hidup kamu harta-harta dia berapa banyak pada diri kamu? Kamu nak berjalan ke mana? Kamu nak berjalan sangat dengan harta benda kamu? Benda-benda yang ada pada diri kamu ni, segala untuk diri kamu tu sikit je untuk diri kamu. Manakala untuk jalan Allah tu banyak. Kamu kena guna harta benda kamu untuk jalan Allah dalam hidup kamu. Bukan kamu simpan. Tapi bila kamu ni simpan, fabashshirhum, kabar gembira pada kamu. Apa dia? Bi'azabin alim. Cara Allah mengejek. Azab aku ni pedih. Azab aku ni pedih, katanya Allah SWT. Waktu mana di akhirat nanti? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di akhirat nanti dipanaskan emas dan perak yang disimpan tadi. Duit-duit, harta benda yang ada dalam neraka Jahannam. Bila dihumban ke dalam neraka Jahannam kerana harta benda, tertariknya manusia ke dalam neraka ni ada dua tiga sebab yang tertarik. Saya sebut awal-awal tadi, kerana nyawa dia yang tak digunakan untuk syariat Allah, ataupun badan dia digunakan pada perkara maksiat pada Allah, ataupun harta benda dia yang menarik diri dia ni terhumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masuk dalam neraka Jahannam, fatuqwa biha jibahuhum, lalu diselar dengan diratakan, diambil yang disebut dengan apa dia? Diambilnya yang namakan dengan macam striker begitu, digosok di dahi mereka sebut. Digosok ni di dahi mereka ni. Saya ingat guru saya waktu mana dia ditanya kenapa digosok di dahi? Gosok di dahi ni, kenapa tidak digosok di belakang ke, gosok di tengkuk ke, gosok di badan ke, di dada, tapi digosok di dahi. Fatuqwa biha jibahuhum, digosok di dahi mereka sebut. Lalu guru saya dalam tafsir dia kata, waktu mana belajar dahulu, dia kata kerana dahi ni kerap berkerut. Dahi kita ni bila sebut bab harta je berkerut terus dahi. Masing-masingnya, kalau kita kata keluar zakat dia sebut demikian. Kalau kita kata biar kita harta benda kita ni, kita ada bahagian untuk kita nak gunakan untuk agama, dia pun mula berkerut. Takkan saya disebut demikian. Kerut dahi ni, berkerut dahi di kalangan kita ni, yang menyebabkan Allah gunakan fatuqwa biha jibahuhum, lalu Allah ambil striker tu ataupun besi, diratakan di atas dahi mereka. Wa junubuhum, dan juga di belakang-belakang mereka, punggung-punggung mereka tersebut. Wa junubuhum, di belakang mereka. Kenapa? Kerana ramai orang kita kalau cerita bab harta benda, dia paling punggung. Dia paling punggung terus. Tak nak dengar yang disebut dengan ajaran agama ini. Dia kata kalau bab duit, nombor satu disebut. Islam ni seolah-olah benda semua benda nak kena guna duit. Sikit je, 1/40 je daripada harta benda kamu. 1/40 ni pun orang kita ni dalam keadaan yang begitu pun, mereka ni masih lagi sibuk nak jaga yang disebut dengan harta benda mereka tersebut. Kemudian dikatakan pada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum, lalu dikatakan pada mereka, inilah
barang-barang yang kamu simpan waktu mana kamu hidup atas dunia dahulu. Li anfusikum, untuk diri kamu juga kan. Segala benda yang ada yang dalam hidup kamu ni kan, kamu buat satu benda tersebut, hadza ma kanastum. Ni semua ni daripada apa dia? Daripada apa yang kamu telah simpan dan kamu gudangkan sewaktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Fazuku ma kuntum taknizun. Rasalah kamu terhadap apa yang telah kamu simpankan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Biasanya Allah bila dia guna dalam bab yang amalan kita ni, Allah sebut fadhuku bima kuntum taksibun. Rasalah terhadap apa yang telah kamu lakukan di atas dunia. Tapi ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut fadhuku ma kuntum taknizun. Lalu kamu rasalah terhadap apa yang kamu simpan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Yang kamu gedung-gedungkan di atas dunia dahulu, itu satu balasan pada diri kamu pada saat yang sebegini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang harta ni, nak suruh kita ni, hidup kita ni, pastikan harta kita ni jangan kita melampau-lampau, jangan dalam bab masalah harta ni kita diminta supaya berhati-hati terhadap harta-harta kita ni. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia? Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Jangan kamu sangka dengan kebaikan pada kamu, bima atahumullah, kamu simpan, kamu bakhil terhadap apa yang telah diberi oleh Allah pada kamu, ya huwa khairul lahu, itu terbaik untuk kamu. Bila kamu ada dalam hidup kamu ni, rezeki kamu terhadap harta benda kamu tu, kamu simpan, buat bergedung-gedung harta benda kamu tersebut, yang terbaik untuk kamu. Bal huwa syarrul lakum, bal huwa syarrul lahum, bahkan ia merupakan satu keburukan dalam hidup kamu. Jangan kamu ingat kamu jadi bakhil tu, kamu jadi kedekut tu, katanya Allah satu kebaikan pada kamu. Tak. Bila kamu dalam keadaan begitu, itu satu keburukan pada kamu. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Lalu kebakhilan kamu itu akan dikalung di tengkuk kamu. Harta benda kamu tu yang kamu berebut-rebut, kamu simpan dan dalam hidup kamu sebab sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di akhirat nanti akan dililit di tengkuk badan kamu ini sendiri dengan apa dia? Harta benda kamu tu di tengkuk kamu. Orang pun nampak, oh ni yang dia kedekut dahulu ni. Ni yang dia simpan dahulu ni, yang sampai dia tak keluarkan zakat dalam hidup dia, sampai dia tak guna manfaat tadi untuk manfaat orang lain pula dalam hidup dia. Harta benda dia tu disimpan untuk diri dia. Di akhirat nanti sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, dikalungkan di tengkuk dia, menjadi harta benda dia tertempik-tempik di tubuh badan dia ini sendiri dengan harta-harta tersebut. Demikian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, awwalu salasatin yadkhuluna an-nar. Rasulullah kata ada 3 kelompok yang paling awal masuk neraka Allah. Ada 3 kelompok manusia yang akan dihumban awal-awal lagi dalam neraka Allah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut amirul musallit. Yang pertama, pemimpin yang zalim, pemimpin yang kejam, yang khianat pada rakyat. Jadi pemimpin tapi dia buat khianat pada rakyat. Ni kumpulan yang pertama yang akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wazu sarwatin min malin la yuaddi haqqallahi ta'ala min mali. Yang kedua, orang yang dia ada harta benda, tapi harta kekayaan dia tu dia tak keluarkan zakat daripada harta kekayaan yang dimiliki. Orang kita ni ramai yang ada harta kekayaan. Orang yang gaji dia sampai lebih kurang 10,000 sebulan. Gaji dia sampai beribu-ribu sebulan, tapi tak keluar zakat. Tak ada potongan zakat untuk dia. Ni ramai di kalangan kita jadi demikian. Padahal rezeki dia dah ada dah. Kenapa dia tak boleh keluarkan zakat? Gaji yang ada pada dia tu gaji bulanan yang patutnya ada pada diri dia, tapi dia tak keluarkan zakat. Patutnya dia keluarkan zakat daripada apa dia? Daripada gaji dia tersebut, gaji pendapatan bulanan. Manakala patutnya pada diri kita keluar ni bahagian, kadang-kadang berlebih dah.
Orang yang gaji 10,000. Ramai orang kita gaji 10,000. Tak keluar zakat. Tak keluar, payah nak keluar zakat. Orang yang Allah bagi pada diri dia rezeki-rezeki yang banyak dalam hidup dia. Gaji dia berlebih-lebih dalam hidup dia. Tak keluarkan zakat dalam hidup dia. Orang-orang yang demikian ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, la yuaddi haqqallahu ta'ala min mali. Dia tak keluarkan zakat daripada dia tersebut. Maka dalam keadaan demikian, orang ni di antara orang yang terawal dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kumpulan yang kedua disebut demikian. Yang ketiga siapa dia? Wa faqirun faqur. Wa faqirun faqur. Orang yang fakir tapi sombong. Orang yang dia susah hidup dia dalam keadaan yang dia ni, dalam keadaan dia ni fakir, miskin, tapi fakhur, sombong dengan kemiskinan dia, belagak, dahlah susah, tapi dia sengaja menyusahkan orang, sombong dia bangga dengan kemiskinan dia. Ini pun ada juga. Kadang-kadang pusat zakat dah bagi dah bantuan pada dia, tiba-tiba dia tunjuk lagi pada orang yang disebut dengan apa dia, ditunjuk lagi dia ni macam seolah-olah pusat zakat tak bagi pun bantuan untuk dia. Pun ada juga demikian. Orang ni Allah jadikan yang kaya dia penyimpan harta, yang miskin menjadi sombong dengan miskin dia. Dia nak tunjuk, tengok orang kaya macam mana pun, aku ni susah ni dia tak tolong. Ini kadang-kadang jadi demikian. Yang menyebabkan padahal orang kaya ni dah tolong dah dia. Kadang-kadang orang dah bagi dah sumbangan untuk dia, tapi kesombongan dia. Rasulullah kata 3 kelompok ni awal-awal masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini dalam gambaran pada diri kitanya, waktu mana kita dalam keadaan sedemikian rupa, Allah jadikan ini balasan pada diri seorang bila dia dalam keadaan yang dianya kedekut terhadap harta benda yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada mereka tersebut. Dalam sabda yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada sahabat-sahabat 5 macam kerana 5 sebab. Sahabat tanya, apa 5 perkara? Kerana 5 perkara tu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ma naqadha qaumal ahdi illa salatallahu alaihim aduwwahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak ada satu kaum yang akan menolak perjanjian yang sudah disepakati, melainkan Allah akan menjadikan menguasa ke atas mereka musuh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ma naqadha qaumul ahd. Mana-mana orang yang dia tak boleh sepakat satu kaum itu, mana-mana kaum itu berpecah belah, kecuali Allah jadikan musuh dia akan menguasai ke atas diri dia. Itu yang pertama. Wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasha fihimul faqr. Mana-mana satu kaum yang akan, tidak ada satu kaum yang akan menghukum dengan satu hukuman selain apa yang diturunkan oleh Allah ke atas mereka, yakni berdasar pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, melainkan Allah akan timpakan ke atas mereka bahaya kefakiran dan kemiskinan. Mana-mana kita duduk dalam negara tu tak nak laksanakan perintah Al-Quran dan hadis Rasulullah, negara itu akan jatuh miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa ma zaharat fihimul fahishah illa fasha fihimul maut. Tak ada satu kaum yang membiarkan di kalangan mereka perzinaan dan kejahatan di kalangan mereka, kecuali Allah akan timpakan pada mereka penyakit-penyakit wabak sehingga mendatangkan yang disebut dengan kematian yang dahsyat. Tuan-tuan boleh tengok sekarang kan, mana-mana kaum yang berleluasa dengan maksiat, benda yang akan tertimpa pada diri dia dengan apa dia? Kematian yang amat dahsyat yang Allah jadikan. COVID-19, Allah jadikan AIDS, Allah jadikan penyakit yang mati ni dalam keadaan yang dahsyat di kalangan mereka tersebut. Kerana apa dia? Kejahatan yang banyak di kalangan mereka tersebut. Wala tafakul mikyal wal mizan illa munisab nabat wa ukhidhu bisanin. Disebut demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tak ada satu kaum yang suka menipu dalam timbangan. Mana-mana kaum yang suka menipu dalam timbangan ataupun dalam takaran yang ditimbang ini, melainkan terhalang pada mereka semua tumbuh-tumbuhan
yakni yang akan datang kemarau yang membunuh semua yang tumbuh hingga merebaknya kelaparan di kalangan mereka ini. Kemudian yang akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wala mana'uz zakah illa hubisa anhumul qatr, dan mana-mana orang yang tak keluarkan zakat Allah akan halang daripada turun hujan yang membasahi bumi, menjadi kerahmatan di kalangan mereka tersebut. Jadi saya rasa sekadar inilah dalam perbincangan kita sekejap ini, mari kita tangguhkan dengan bacaan doa kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap rezeki yang kamu kurniakan pada kami ini ya Allah menjadi bersih dengan zakat dan sedekah kami ya Allah. Kamu kurniakanlah kebaikan yang berterusan dalam hidup kami ya Allah. Jadikanlah segala rezeki-rezeki kami ini menjadikan ketenangan saat mana kami berada di kuburan nanti ya Allah. Menjadikan kelapangan kubur kami ya Allah. Menjadikan istana-istana yang indah di dalam syurga Firdaus kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah agar diberi kesedaran berterusan, dijauhkan kami daripada sifat bakhil yang berada dalam diri kami ini ya Allah. Berkatilah amalan-amalan salih kami ini ya Allah. Masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang paling hampir dengan kamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.